format dia simple dia macam ni je. Okay. So ada pengenalan secara brief. So dari segi literature review dan sebagainya tu masukkan dekat pengenalan tu. Okay. Berkait dengan tajuk dan juga seterusnya develop dia punya objektif kajian. Daripada objektif develop hipotesis dan juga kerangka kajian ataupun theoretical framework ataupun research framework. Okey, dan seterusnya fokus kepada metodologi. Sebab saya dalam metodologi saya detail, iaitu yang pertama reka bentuk kajian. Okey, populasi dan sampel, macam mana you buat populasi, macam mana you buat sampling, perancangannya dan juga alat ukur yang akan digunakan, prosedur kajian dan juga yang lebih penting adalah tentang penganalisisan data statistik. Okey, dan last sekali isu rujukan lah. So itu saja format dia. Okey, boleh? Ada soalan? Okey. Okey, boleh? Ada soalan? Doktor, ni topik yang memang kita nak buat untuk disertasi ke ataupun apa saja topik? Sebaik-baiknya lebih baik yang disertasi lah. Sekali jalan. So saya boleh betulkan secara umum terus. 2 in 1. Tapi kalau you tak ada lagi, you nak buat topik lain pun boleh. Sebab apa yang lebih penting saya nak guide you macam mana nak uruskan dari segi apa tajuk dia, pengenalan dia, so you boleh kenal pasti IV dan DV dia, macam mana nak develop objektif, macam mana nak develop hipotesis, dan lebih penting adalah metodologi dia dengan apakah analisis data yang kita akan guna. Okay, bagaimana nak buat dari segi alat ukur dia, prosedur dia dan sebagainya. So ini sajalah yang kita akan fokus weekend nanti. So maksudnya sekarang ni dah boleh mula buat sikit-sikit supaya tidaklah banyak sangat masa weekend nanti kita ni. So dalam hujung minggu nanti boleh terus buat pembentangan ringkas. Hari pertama kita finalize, hari kedua kita start pembentangan ringkas. Ya. Yeah. Maksudnya minggu ni juga bentang doktor Yes, habiskan terus. Lepas tu terus settle lah. Okey. Boleh simple. Waalaikumsalam. Salam. Okey, done boleh? Boleh. Ada soalan? Tak ada. Okey doktor. Simple je kan? Cuma nanti hari Sabtu tu saya akan bantu you all untuk betulkan semua cara penulisan objektif, cara penulisan hipotesis, macam mana nak tengok kerangka kajian, macam mana nak tengok reka bentuk populasi dan sampling, alat ukur yang digunakan, prosedur dan penganalisan data statistik. Itu saja. So saya brief awal supaya bagi siapa yang ada boleh mula buat sikit-sikit lah. Okey. Okey, Kimi okey? Boleh faham? Baru masuk doktor. Baru masuk lah, tengok nanti saya share. So kita akan buat, ini adalah apa yang kita akan minta you all buat lah yang kedua. So ini ke doktor yang ada kaitan dengan format yang doktor tunjuk kat dalam? So nanti you all akan tanya formatnya macam mana. Ini adalah isi kandungan, formatnya lebih kurang macam tu lah. Tapi tak payahlah belah dua macam tu. Okay, buat satu page je lah. Satu page saja? Bukan satu page, maksudnya tak payahlah satu page tu ada dua kolom. Kiranya penulisan buat macam assignment biasa je lah kan doktor? Ya, macam assignment biasa tapi format penulisan, cara rujukan sama dengan format yang saya bagi tu. Dekat group. Okay, clear kan? Okay, clear. Okay lah, done lah tu. Itu je. Macam mana? Okay, nak mudah kan? tahu je. Aduh. Presentation kena buat Sabtu ni ya doktor? Bukan Sabtu. Ahad. Hari Sabtu kita finalize hari Sabtu. Dia dah hari Sabtu doktor. Dia nak bagi Sabtu. Boleh. Tak nak. Doktor kalau Ahad tak datang macam mana nak present?
Tak datang present hari Sabtu. Tak datang present kat Zoom. Hari Semua Sabtu, orang Anis. Present PowerPoint lah kan? PowerPoint lah, ringkas je. Tapi yang penting paper tu. Siapkan paper tu dulu. Okey, Amir okey. Okey Doktor, saya dah bersiap sedia. Okey, bagus. Jangan ni. Jangan datang lambat balik awal. Power Amir. Hari ni dah cuti sekolah, dah cuti sekolah saya sampai habis. Okey, sampai habis. Okey. Oh, hebat Amir. Kalau dah siap boleh present terus ni, Doktor? Boleh. Give me first, dah siap kan? Ini individu tau. Jangan harap kawan-kawan. Individu present individu Semua sebab assignment individu takkan nak suruh kawan present. Assignment individu, present per individu. Sekejap je, jangan lama-lama. Oh. Okey. Tak apa, yang tu So, yang yang- penting hari Sabtu kita finalize semua. Tu yang doktor tunjuk tu kita, yang tu je lah kena masukkan dalam PowerPoint. Bukan buat paper dulu. Apa dulu lah. Ya, PowerPoint tu kalau tak ada pun tak apa. Oh tak ada, tak paper apa. dulu. Kalau ada bagus, bonus. Dalam berapa page tu Doktor? Terpulanglah kepada you all, tak lebih 25. Jangan banyak sangat. Maksudnya dalam lingkungan 25 page lah doktor? Tidak lebih. Ada lebih. Kalau ada 15, you dah boleh compress 5-16 cukup lah. Jangan tebal sangat. Doktor, tajuk kita punya tajuk kita sendiri punya disertasi ke? Yalah, jangan tajuk orang lain. Nanti tiru pula kan. Saya tak berhenti nak gelak ni, kenapa ni? Abnormal dah Doktor. Normal. Okey. Tajuk kita sendiri. Tak apa. Jangan ni. So, yang ni sendiri-sendiri ya. So, Sarah, you kalau kau tak ada, tak payah risau kawan datang lambat. Okey, baik. Amir, dengar tak tu? Saya balik off mic. Okey. Amir tak datang tak apalah. Ada. Baik kalau datang, ni present individu Individu pandai dah. Individu awal. Okey, ada apa lagi tak? Tak Clear ada. Boleh kan? So, saya rasa tak ada isu lah. Ramai masuk dah 21 orang lah. Semua faham tak? Amir okey? Saya Clear? masuk lambat, boleh tak? Explain semula. Okey, siapa yang Betul, tak angkat tangan siapa yang tak faham? Saya Syazwani. Angkat tangan dekat ni nak tengok berapa orang. Angkat tangan. Oh, okey. Boleh raise Satu. hand. Seorang. Okey, dua je lah yang nak explain balik. Okey. Apa sekali lagi Dah ramai mana kelas? Okay, so yang assignment yang ini adalah yang you akan buat nanti hari weekend ni. Cuma saya bagi dulu draft dia supaya boleh ready bahan-bahan boleh ready. So kalau nak mula buat pelan-pelan pun boleh lah. Tapi kita akan fokus pada hari Sabtu dan Ahad nanti. Okay, so apa yang perlu buat adalah kertas kerja yang satu, ringkasan kertas kerja tidak lebih 25 pages. Okay, dan juga pembentangan lah. So kertas kerja dalam Microsoft Word, pembentangan dalam bentuk PowerPoint. Okay, so fokus kepada assignment ni adalah selain daripada itu adalah penganalisisan data statistik. So yang tu yang paling penting. So kena pasti apa itu IV, apa itu DV dan bagaimana hipotesis akan diuji dan apakah data statistik yang nak digunakan. Okay, itu fokus dia. So ini adalah kandungan yang perlu ada di dalam kertas kerja tu, iaitu pengenalan. Okey, pengenalan adalah all the literature, ringkasan literature review masukkan dalam pengenalan terus. Dan perlu ada objektif kajian, hipotesis objektif, lebih daripada objektif bina hipotesis kajian dan perlu ada kerangka kajian lah. Okey, dan yang kelimanya adalah yang lebih penting adalah metodologi kajian yang akan fokus kepada reka bentuk kajian, populasi dia, macam mana sampling dia dibuat, berapa orang dan sebagainya, alat ukur yang digunakan, prosedur
kajian yang you akan uruskan dan bagaimana penganalisan data statistik yang you akan gunakan. Dan rujukan lah yang you rujuk. Okay, so rujukan tu mana yang ditulis dekat pengenalan tu dalam kat literature review perlu ada lah. Okay, so clear so itu saja. Format dia macam saya bagi artikel dekat dalam WhatsApp tu. Okay, tetapi tak perlulah buat 2 kolom, buat 1 kolom je. Kolom. Bagi 2 macam tu. Tak perlu kan? Tak perlu. Okay, so clear. Macam doktor, dia macam just proposal biasa lah ni kan? Macam, tapi komprehensif. Jangan proposal yang biasa tu berjela-jela ni kan. Ini padat dan tepat. Ini apa yang kita dah buat masa bab 1, 2, 3 lah ya doktor? Yalah, lebih kurang lah. Banyak you dah siap kan. Ramai yang dah siap. Cuma simplifikan dia. Dah doktor. Tapi masalahnya alat ukuran tu tak jumpa. Ada tapi... Cari lah. Cari. Ada takkan? Ada tapi tak. Ada doktor, ada. Ada. Tulis je. Doktor dah tanya, rujukan minimum apa doktor? Minimum tak ada. Sekali Tapi janganlah satu. Itu macam tak membaca pula. Biasa orang buat dalam 7, 8, 10. Jangan buat sampai 2, 3, 4, 5, 60 rujukan. Nanti rujukan lagi banyak. Tengok, saya tak kata 5 sebab tengok you punya biasanya pengenalan yang komprehensif ada berapa biasa rujukan? 4 ke 5 lah kot. Itu banyak biasanya kan. Banyak. Kalau final year project banyak. Yalah, macam tu lah. Paling tidak 7, 8, 10 ke baru nampak membaca. Kalau ada 3 tu macam kita tak baca. Sebab kalau kita tengok rujukan yang ada dekat dalam metodologi pun dah ada rujukan dia. Dekat research design dah ada rujukan. Dekat sampling dah ada rujukan. Dekat alat ukur dah ada rujukan. Kalau you guna 3 alat ukur dah 3 rujukan. Betul tak? Betul. Dekat sampling mesti ada 1 rujukan atau 2. Dekat reka bentuk ada 1. Itu je lah paling dekat situ dah ada berapa dah? Ada 3, 4, 5, 6 dah situ. Lepas tu dekat intro paling tidak pun mesti ada 6, 5, 6, 7, 8 juga kan. Okay, so boleh nampak lah roughly berapa. Okay. Boleh? sebab sejak tu ada kan. Ada rujukan dia. Yalah, sebab there is a scientific research. Okay? Ada apa-apa lagi? Ukur tu perlu dilampirkan yang fizikal sekali ke? Tak perlu. Tak Itu perlu, dia just je. mention sahaja dalam Alat assignment. ukur dia yang dibina oleh siapa dan juga bagaimana reliability dia, bagaimana validity alat ukur yang you akan guna. Okay, baik doktor. Okay. So, okay? Done? Okay, yang angkat tangan dah faham, okey lah. Okay. So kalau okey, clear lah. So saya esok tak ada apa lah kot. You all terus buat kerja. Kita jumpa hari Sabtu. Kecuali kalau you all perlu ada nak tanya apa-apa, mungkin kita online kan balik hari Khamis malam ke? Kalau you all Boleh. perlu soalan, So besok Baik. malam you all uruskan you all punya ni lah. Boleh? Okay, Okey, so doktor. hari Khamis malam nanti saya tanya feedback je. Kalau tak ada apa-apa, okey. So kita Okey, fokus hari Sabtu nanti, kita fokuslah detail. Satu-satu kita check setiap orang. Okay. So okey. So kalau tak ada apa-apa, kita jumpa lagi. Terima kasih. Kalau perlu hari Khamis malam insya-Allah. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor. Ya, dah. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Selamat berehat. Assalamualaikum.